Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Salam cikgu. Anak murid cikgu ni sihat ke semua? Sihat. Alhamdulillah. Suara cikgu jelas tak? Jelas. Okey. Sebelum cikgu start, cikgu nak tanya bintang kesegaran semua orang daripada 5. Semua orang berapa bintang kesegaran hari ni sebelum start kelas? 5. 5. Setengah. InsyaAllah hari ni kita akan mula kelas lah. Okay, so sebelum cikgu mulakan pengajaran hari ni, cikgu nak tanya, pernah tak dekat rumah kamu boiling water ataupun tengok mak awak masak air ke? Pernah tak? Ni anak murid cikgu semua ni dah besar kan? Mesti dah pandai. Lepas tu agak-agak air yang awak masak tu daripada before dia masak kan, lepas awak buka api, air tu jadi macam mana? Boiling. Betul? Betul, dia menggelegak kan, maksudnya air tu jadi panas. Lepas tu situasi kedua cikgu nak tanya, pernah tak awak beli aiskrim tapi waktu tu waktu tengah hari, lepas tu tiba-tiba awak aiskrim tu awak tak makan, lepas tu awak nampak aiskrim tu cair. Pernah tak alami situasi macam ni? Pernah Cikgu. So kat sini kan cakapnya dua situasi ni adalah inilah yang cikgu akan terangkan untuk kelas hari ni, iaitu tajuk haba. Okey, so untuk kelas hari ni, akhir kelas ni cikgu nak awak semua dapat, cikgu haraplah murid-murid semua dapat menerangkan dan membezakan 3 proses pengaliran haba. Dan yang kedua, berkomunikasi mengenai konduktor haba dan penebat haba serta kegunaannya dalam kehidupan harian. Okey, so tanpa membuang masa, proses pengaliran haba. Okey, kalau kita cakap pasal proses pengaliran haba kan, haba, kalau cakap haba mestilah dia adalah satu objek yang panas. Betul tak? Dia adalah haba tu mengalir daripada objek yang panas ke objek yang sejuk. Okey, so apa contoh harian yang awak rasa berlakulah pengaliran haba ni dalam kehidupan harian awak? Cikgu nak tanya Alia lah. Saya rasa mungkin kalau saya biarkan benda besi letak kat tengah panas, lepas tu jadi salah. Tak boleh tahu dah cikgu, saya pun dah lupa. Saya nak fikir. Ya, okey, tak apa. Betul lah sebenarnya Alia cakap tadi, kalau ada benda panas kan, besi awak letak kat bawah matahari, mesti dia akan jadi panas. So nak cakapnya kat situ berlakulah pengaliran haba tu. Okey, so untuk pengetahuan semua, pengaliran haba ni dia boleh berlaku dengan 3 cara, which is dia ada 3 proses. Proses pertama konduksi, proses kedua perolakan, dan yang ketiga ialah sinaran. Okey, jom kita tengok satu-satu 3 proses ni. So yang pertama sekali ialah proses konduksi, di mana proses ni, haba ni berlaku, haba ni mengalir daripada kawasan panas ke kawasan sejuk untuk suatu bahan pepejal. Kat sini dia ada, kita kena tengok betul-betul lah, konduksi ni proses dia berlaku hanya untuk bahan pepejal sahaja. Kalau kita tengok gambar dekat sebelah ni, awak nampak gambar sebelah ni? Ini adalah satu logam kan, satu logam. Apabila dipanaskan, haba tu dia akan mula-mula akan panas dekat awal besi ni, dan akhirnya dia akan mengalir sampailah ke hujung logam ni, ke hujung besi ni. So nak cakapnya kat sini berlakunya proses konduksi. Dan kenapa benda ni berlaku ialah kalau kita tahu kan, untuk objek pepejal, dia kan zarah dia tersusun macam mana untuk pepejal? Semua orang dah belajar kan? Rapat. Betul? Tersusun rapat kan? So kalau pepejal tu kedudukan dia sangat rapat kan? Kalau kita tengok gambar kedua ni, bila dia terkena sumber haba, dia akan bergetar dengan sangat cepat. Yang akan menyebabkan dia boleh mengalirkan haba tu. Kan? Bila satu atom ni bergetar,
dengan sangat cepat, dia akan menyebabkan atom sebelah dia pun bergetar juga. Sebab itulah dia boleh mengalirkan haba tu untuk proses kondaksi ni. Okey, yang proses pertama ni semua orang faham tak? Faham cikgu. Faham. Cikgu nak tanya. Ya. Kalau macam besi kan orang selalu macam cakap kalau kita panaskan besi tu macam boleh jadi kembang. So kembang tu sebab dia bergetar tu cikgu. So dia macam menyebabkan ada ruang sikit kat tepi macam tu ke? Betul. Kalau itu untuk tajuk kita akan belajar minggu depan lah. Pengembangan dan pengecutan objek. Yang tu pun dipengaruhi oleh suhu lah. Kalau suhu dia panas, objek tu akan mengembang. Macam yang Aisyah cakap tu. Okey, bagus Aisyah tanya soalan. Okey, seterusnya kita teruskan dengan proses kedua iaitu perolakan. Okay, perolakan ni berlaku apabila haba mengalir daripada kawasan panas ke kawasan sejuk melalui pergerakan bendalih. Okey, kat sini yang kita nak highlightkan adalah medium, cecair dan gas. Kalau tadi kondaksi, dia hanya melibatkan pepejal sahaja. Betul tak? Kalau perolakan ni, dia melibatkan cecair dengan gas. So, kalau awak semua boleh tengok gambar kat tepi ni kan. Contohlah tadi kan mak awak nak panaskan air kan, nak boiling water. So mestilah kita akan hidupkan api kan. Lepas tu mestilah bawah periuk ni akan panas dulu. Betul tak? Bawah periuk ni akan panas dulu. So inilah benda pertama bawah periuk tu akan terima haba dulu. So kalau tengok anak panah warna merah ni, dia adalah haba yang naik ke atas. Kalau yang anak panah biru, dia haba tu turun ke bawah. So untuk proses perolakan ni, bila cecair ni dia terima haba kan, dia yang kan kita tahu dia akan menjadi kurang tumpat dan dia akan naik ke atas. Manakala yang bahagian atas ni air dia kan masih sejuk kan. Dan dia adalah lebih tupat, so dia akan turun ke bawah dan berlakulah proses tu kan. Proses naik turun ni kita namakan dia ialah arus perolakan. Okey, setakat ni faham ke untuk proses perolakan? Dia melibatkan medium, cecair ataupun gas. Okey, so yang ketiga, proses ketiga ialah proses sinaran. Okay, so proses sinaran ni dia haba dia mengalir daripada sumber kan melalui persekitaran. Kat sini yang kita kena tengok ialah tanpa sebarang medium. Kalau tadi kondaksi melalui pepejal, betul tak? Kalau perolakan melalui cecair dengan gas. Kalau sinaran ataupun bahasa Inggeris dia kita panggil radiation. Pernah dengar tak perkataan radiation? Radiasi cikgu. Pandai Ika. Betul-betul radiasi bahasa Melayu dia kan. Maksudnya dia haba tu mengalir tanpa sebarang medium. Okay, so yang kat sini kita boleh tengok tiga sifat haba yang dipindahkan melalui sinaran ni. Yang pertama sekali, haba tu mengalir dalam bentuk elektromagnetik. Yang kedua ialah haba tu bergerak melalui vacuum. Yang ketiga ialah boleh diserap dan dipantulkan. Okey, so contoh paling terdekat kan, contoh paling senang lah kita nak tengok. Kan kalau dalam fenomena harian kita kan, kan matahari kan panas kan. Apabila matahari tu dia mengeluarkan haba, so dia akan pantulkan ke bumi. So bumi pun akan menyerap haba tu. Dan kita tahu dekat angkasa lepas tu dia adalah kawasan yang bervacuum. Maksudnya tak ada udara, tak ada oksigen. So kat situlah berlakunya proses pengaliran haba melalui sinaran. Okey, seterusnya. Okay, so kita masuk subtopik kedua, konduktor haba dan penebat haba. So agak-agaknya apa itu maksud dia konduktor haba? Boleh alirkan haba? Okey, pandai Aisyah. Kat sini pun ada tulis kan, bahan yang boleh mengalirkan haba. Lepas tu penebat haba pula ialah sebaliknya, lawan kepada konduktor haba, which is bahan yang menghalang pengaliran haba. Okey, so kita akan main satu aktiviti. Cikgu nak setiap orang ni, cikgu nak semua orang bergerak tau, supaya tak ngantuk lah.
Kena cari. Nanti dulu. Jangan cari dulu. Saya dah nampak Aisyah mula mencari. Nanti dulu. Okey. Cikgu nak semua orang kena cari satu contoh bahan konduktor haba dan satu contoh bahan penebat haba di sekeliling awak semua. Boleh bergerak. Cikgu bagi masa 10 saat. Cikgu kira 1, 2, 3. Dah jumpa cikgu. Sabar Alia. Kita tunggu kawan-kawan lain. Jumpa dah. Dah. Cikgu nak awak semua tunjuk dekat kamera. Bahan yang awak jumpa tu. Konduktor dan penebat haba. Nampak tak cikgu? Okey, nampak? Cikgu nampak Zulaiha punya. Okey, Zulaiha tu ambil apa? Dua objek tu apa? Cuba awak terangkan. Yang ni besi. So mungkin dia boleh jadi sebagai konduktor haba. Okey. Lepas tu yang ni highlight untuk penebat haba sebab dia plastik. Pandai. Okey. So yang lain pun nanti bolehlah ambil gambar bahan masing-masing lepas tu send dekat grup. Boleh? Kita nak tengok setiap orang ambil bahan yang betul Boleh. ataupun tak. Okey. Boleh cikgu. Kita nak buat latihan sikit. Kita akan buat perbandingan ataupun perbezaan antara 3 proses tadi yang cikgu dah terangkan tadi. Semua orang ingat lagi tak? Kita akan buatlah sama-sama apa perbandingan antara 3 proses tadi. Okey. So yang pertama sekali melalui medium. Agak-agak konduksi ni dia mengalirkan haba pada medium apa? Siapa nak cuba? Angkat tangan. Pepejan. Baru nak suruh angkat tangan. Okey, pandai yang anak murid cikgu. Okey, pepejan kan? Lepas tu bagaimana haba dipindahkan melalui proses konduksi ni? Kalau melalui pepejan tadi. Jarum bergetar. Getaran. Betul, pandai Fiza dan semua. Okey, so untuk proses kedua. Yang ni jangan jawab dulu, cikgu nak pilih orang. Untuk proses perolakan, agak-agak medium apa yang terlibat? Humaira. Saya ikut Dah salah. ikut betul, tapi dia ada lagi satu. Dia ada 2 medium untuk perolakan ni. Saya nak tambah cikgu. Tu Alia nak Okey, jawabkan. Alia nak Terima bantu kasih, Alia. Humaira. Yes. Okey, betul. Cecair Pandai dan Alia. Perolakan melibatkan 2 medium which is cecair dan gas. Okey, so bagaimana haba dipindahkan melalui proses perolakan ni? Ada haba yang elektromagnetik. bergerak ke atas dan ada haba yang bergerak ke bawah. Okey, so kita panggil benda tu apa tadi? Arus? Perolakan. Arus perolakan, betul. Okey, so proses sinaran ni agak-agak medium apa yang terlibat? Fazlina. Vacuum ke? Betul. Betul. Yakin dengan jawapan awak. Jawapan dia adalah vacuum ataupun dia tidak Tiada medium. tiada medium. Sebab vacuum tu dia bukan dikira sebagai medium lah. Okey, bagaimana haba dipindahkan melalui sinaran? Gelombang elektromagnetik tu ke cikgu? Betul. Sinaran haba dialirkan melalui gelombang elektromagnetik. So jom kita tengok jawapan. Okey. So untuk konduktor dengan penebat haba. Ni cikgu rasa soalan bonus ni. Semua orang pun dah pandai ni. Cikgu nak, siapa lagi cikgu tak sebut nama cikgu tak sebut nama Amalin. Amalin Cikgu. Ya Allah, astagfirullah. Okey, konduktor haba. Apa maksud konduktor haba? Bahan yang boleh mengalirkan haba. Okey, betul. So apa contoh bahan konduktor haba? Yang tadi awak Contohnya, semua tunjuk tu. Kunci, besi. Basically yang logam lah kan? Yang logam dan besi tu. Okey, betul. So penebat haba. Cikgu nak Aisyah lah. Bahan yang bukan logam. Kot jawapan dia. Penebat haba. Bahan yang Bukan logam. Tapi cikgu dah tulis tak boleh mengalirkan. cikgu rasa cikgu tersalah lah kat sini. Maafkan cikgu, ada typo kat sini. Okey. Cikgu dah tu bagi jawapan pula. Bahan yang tidak boleh mengalirkan haba. Okey, tak apa. Maafkan cikgu ya.
Okay, so apa Tak apa, contoh? cikgu. Contoh penebat haba? Macam plastik, benda-benda yang selain daripada besi. Oh, okay, Ataupun betul. Kayu, kalau kayu cikgu. Betul. Agak-agak kayu tu dia logam ke tak? Dia bukan. So kalau dia bukan logam, dia adalah penebat haba. Dia dan tak boleh mengalirkan haba lah. Okay, so setakat ni semua orang faham ke daripada apa yang kita belajar hari ni? Faham. Faham. So setakat ni sajalah kelas kita hari ni. So jumpa awak minggu hadapan. Terima Terima kasih. kasih cikgu. Terima kasih cikgu.